Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton video ini. Jadi sebelum kita mulakan, jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan juga page Facebook saya seperti yang tertera di bawah. Okey. So, hari ini adalah satu topik ataupun satu subjek yang sangat penting bagi setiap owner-owner di luar sana yang perlu tahu sebelum korang nak jual rumah korang ataupun korang nak jual property korang. Okay, so first yang korang patut tahu adalah jenis rumah. Jenis rumah ni bermaksud adakah rumah kita tu single story, double story, semi-D, apartment, kondo dan sebagainya. Okay, tu first point. Second point adalah lokasi. Lokasi memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan harga dan jualan rumah. So lokasi tu penting. Lokasi tu kena ingat lokasi. Contoh kita ambil Bandar Kelang. Kelang tu di mana? Kelang tu besar. So adakah Kelang tu di dalam Bandar Bukit Tinggi ke, Bandar Botanik, ataupun dia kat Taman Sri Andalas ke? Okey, itu lokasi. Okey. Ketiga, status rumah. Status rumah ni adalah satu point yang sangat penting dan ramai sebenarnya owner-owner yang kurang pasti ataupun tidak tahu. Okey. Antaranya adalah leasehold, freehold ataupun Malay Reserve. So leasehold apa dia, freehold apa dia, Malay Reserve apa dia. Ini antara soalan-soalan yang selalu ditanyakan oleh pembeli ataupun ejen sendiri. Sebab setiap status rumah tu berbeza dan dia akan menyebabkan satu-satu proses rumah tu mengambil masa yang berapa lama. Yang itu akan diterangkan secara detail mungkin dalam video yang akan datang. Keempat adalah kebiasaannya kita kena tahulah rumah kita tu ada berapa bilik, berapa bilik air. Sebab ini pun adalah salah satu orang kata key point di mana pembeli-pembeli di luar sana banyak mencari rumah kadang-kadang berdasarkan berapa bilik dan berapa bilik air. Sebab kadang-kadang faktor jumlah ahli keluarga yang ramai dan sebagainya lah. So benda ni, point yang keempat ni pun kita kena take note lah. Point yang kelima, yang ni macam satu addition lah, macam satu bonus, di mana kadang-kadang renovation pun kita kena ambil kira. Renovation ni banyak jenis renovation. Contoh, kita tambah bilik ke, kita besarkan dapur ke, kita besarkan bilik air ke, ataupun kita tak besarkan bilik air tapi kita cantikkan bilik air. Kita taruh tile ke, kita gantung tempat baju yang lawa-lawa yang pakai iron rod ke, contohlah. So itu pun memainkan peranan di mana faktor-faktor ini dapat menyumbangkan kepada harga sesuatu rumah tersebut. Itu point yang kelima. Yang keenam, apa dia adalah harga nak jual. Ni yang paling penting. Harga nak jual ni, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana kena tahu berapa yang nak jual. Sebab ini adalah soalan yang akan ditanya juga oleh pembeli ataupun ejen. Sebab harga tu first thing first akan comes daripada owner sendiri. Selalunya contoh, ejen akan tanya, tuan nak jual berapa rumah tuan ni? So kita sebagai owner, kita sebelum jual satu benda, kita mesti akan buat sedikit kajian. Contohnya di dalam taman kita tu kan, ada contoh jiran kita yang dah pernah jual rumah. Kita mesti akan risik-risik, akan tanya-tanya, berapa bang hari tu jual rumah bang? Contoh abang tu jual 150,000. So dalam kepala kita, oh aku mungkin boleh jual 150,000, ataupun mungkin aku boleh jual lebih daripada 150,000, bergantung pada keadaan. Jadi kelima-lima point ni tadi saya ceritakan secara ringkas benda-benda ataupun point-points yang owner kena ambil tahu ataupun take note sebelum kita nak start jual rumah. Tetapi ada tetapi di situ. Ada juga banyak kali saya berurusan dengan owner yang tak tahu langsung pasal rumah. Tak jadi isu dan tak jadi masalah pun sebenarnya. Sebab apa? Sebab itulah adanya ejen hartanah yang sedia membantu anda. Okey, nak cerita pasal ejen ni kan. Sebenarnya ejen-ejen ni, kelima-lima point ni tadi ataupun ada poin-poin yang lebih daripada yang saya ceritakan tadi, sebenarnya dia dah ada dalam kepala dia.
Kadang-kadang satu ejen yang main tu dia dah tahu kawasan tersebut, jenis rumah macam tu, dia dah tahu apakah kriteria-kriteria rumah, berapakah harga market value yang boleh dijual, apakah jenis rumah, leasehold ke freehold. Lepas tu ada tak buyer-buyer yang memang dah ready buyer nak beli. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana kena faham kenapa ejen hartanah ni sebenarnya ada. Sebab dia adalah orang yang sebenarnya orang kata pakar lah, boleh kata kita kata pakar, yang tahu selok-belok dalam penjualan rumah. Jadi itu sebabnya ejen hartanah ni ada, sebab dia nak memudahkan tuan-tuan. Tidak salah kalau tuan-tuan tidak tahu langsung apa-apa pun pasal poin-poin yang sebutkan tadi, tetapi adalah lebih elok sekiranya tuan-tuan tahu. Sebab tuan-tuan nak jual rumah, tuan-tuan sendiri, so better tuan-tuan tahulah. Tapi kalau tak tahu, ada ejen hartanah, tak jadi masalah. Tuan-tuan bagi je apa-apa info yang setakat yang mana tahu. Mungkin ejen-ejen tersebut akan minta lebih detail macam dokumen-dokumen yang penting macam SPA ke, grant dan sebagainya. Tuan-tuan just bagi saja. And then lepas tu boleh tanya ejen-ejen tadi balik, berapakah harga yang boleh saya jual, rumah saya ni status freehold ke leasehold ke, saya ada renovation, saya ada tambah sikit dekat dapur, bilik air dan sebagainya, berapakah yang boleh saya add on dalam value penjualan rumah saya dan sebagainya. Sebab tu jangan sesekali rasa sangsi ataupun rasa rugi untuk minta bantuan ataupun pandangan ejen hartanah. Kerana itulah sebabnya ejen hartanah ada untuk membantu anda. Jadi itu saja setakat hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kali, di lain dalam video saya yang lain insyaAllah. Jangan lupa komen di ruangan komen, tanya apa saja soalan, ataupun mungkin tuan-tuan ada pandangan ataupun ada lontaran apakah topik-topik yang patut saya kupas selepas ini insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa aral, kita akan berjumpa di lain video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, take care.